Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi Sabah edisi Ahad 14 Mei 2023 bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan. Sudah sampai masanya sambutan Pesta Keamatan di negeri ini dinaik taraf sehingga ke peringkat antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, antara langkah yang diambil ialah mendaftarkan di bawah Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bertujuan memertabatkan kepelbagaian keunikan kebudayaan suku kaum Kadazan Dusun Murut dan Rungus KDMR di mata dunia. Elemen-elemen dalam Pesta Keamatan ini seperti baju-baju kebudayaan dan sebagainya boleh didaftarkan di peringkat antarabangsa kerana dia mempunyai nilai-nilai universal yang boleh kita kongsikan kepada dunia. Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2023 di Dewan Masyarakat Keningau. Menurut Datuk Jeffrey yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2023, untuk merealisasikan usaha ini, pelbagai agensi berkaitan kerajaan dan pertubuhan kebudayaan yang ada di Sabah perlu bekerjasama dalam tempoh setahun untuk mendaftarkannya. Dialinah LC Deni dinobatkan untuk ngadau Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2023. Manakala Monica Majin dan Alexandra Alfonsus masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Sambutan Pesta Keamatan diharap menjadi platform untuk memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negeri ini. Pengerusi Pelaksana Pesta Keamatan 2023 Peringkat Daerah Papar, Datuk Joel Nwantim berkata, ia selaras tema sambutan tahun ini iaitu Keamatan Membudayakan Perpaduan. Papar ini berbagai bangsa, berbilang kaum. Jadi untuk di dalam pesta ini kita jemputlah semua ramai-ramai yang tidak mengira bangsa dan agama untuk supaya benda yang sudah erat kita eratkan lagi melalui keamatan. Datuk Juil menyatakan demikian selepas menjadi tetamu segmen Bah Ngamlah Tu di Sabah FM. Dalam pada itu, Datuk Juil yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Limbahau memaklumkan Karnival Pesta Keamatan telah diadakan di Dewan Serbaguna Biau Papar sejak Khamis lalu sebagai pengisian sambutan Pesta Keamatan. Pelbagai acara disusun sehingga acara kemuncak pada 20 Mei ini yang akan dirasmikan Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas. Sementara itu, Ahli Parlimen Kudat Datuk Berdun Bahanda berpendapat tema sambutan Pesta Keamatan tahun ini bertepatan dengan kehidupan harmoni rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ia sekaligus menyemarakkan lagi semangat perpaduan yang sudah sekian lama diamalkan masyarakat majmuk khususnya di daerah Kudat. Kita telah mengamalkan sebenarnya pembudayaan perpaduan ini sejak sekian lama. Dan Alhamdulillah tahun ini bertepatan dengan tema yang diberikan Keamatan Membudayakan Perpaduan. Ini akan menyemarakkan lagi perpaduan di kalangan suku kaum dan juga agama-agama yang diamalkan yang terdapat di daerah Kudat ini. Datuk Verdon ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Keamatan Peringkat Daerah Kudat di Dewan Tun Mustafa Kudat. Sambutan diadakan 3 hari bermula 11 Mei lalu ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya sukan rakyat, sugandoi serta pertandingan unduh ngadau. Sementara itu, Pesta Keamatan menjadi wadah mempromosi keunikan adat budaya pelbagai kaum, suku kaum yang terdapat di negeri ini. Antaranya keunikan pakaian Dusun Labuk, daerah Beluran yang memperlihatkan perbezaan dengan pakaian tradisi suku kaum Kadazan Dusun Murut, Rungus KDMR di Sabah. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamli berkata, kemenangan Ratu Unduk Ngadau 2022 peringkat negeri Sabah mewakili daerah Sandakan yang mengenakan busana pakaian tradisi suku kaum Dusun Labuk Beluran membuktikan keunikan sulaman bunga-bungaan selain kejelitaan semula jadi Frenerita Sobitun berjaya menarik perhatian para juri. Samad yang juga adun labuk mahu agar masyarakat etnik Beluran memelihara adat resam budaya untuk diwarisi generasi akan datang. Ajak semua rakan-rakan
bahawa penonjolan budaya dan adat resam Dusun Labuk ini harus kita perjuangkan di negeri Sabah ini, di mana keunikan budaya dan adat resam Dusun Labuk ini amat unik sekali dan berbeza dengan lain-lain etnik. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran 2023. Suzila Oviana Swizli dinobatkan unduh ngadau Keamatan Peringkat Daerah Beluran 2023. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Valerina Karen Aldrin dan Fabi Rachel Sabtu. Hadiah disampaikan isteri Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Samad Jamri, Rosmina Arman. Generasi muda disaran mengambil tahu mengenai kebudayaan dan adat tradisi pelbagai kaum di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, ia penting bagi membolehkan usaha mengekalkannya dapat dilaksana sekaligus mengelak ianya pupus di telan zaman. Saya mengharapkan agar segala adat, bahasa, tarian terutamanya yang melibatkan suku ini agar tidak dilupakan begitu saja. Ya, kerana zaman semakin berubah. Datuk Suryadi ditemui pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kalabakan 2023 di Dewan Terbuka Daerah Kalabakan. Sambutan ini antara lain bertujuan memupuk semangat kekeluargaan, kekitaan serta keharmonian sesama masyarakat selaras tema sambutan keamatan membudayakan perpaduan. Tahun ini Pesta Keamatan Daerah Kalabakan rasanya lebih meriah. Kalau kita boleh katakan ini satu sejarah baru untuk daerah Kalabakan. Kita buat di Dewan yang baru. Lebih 1,000 orang hadir memeriahkan acara tersebut. Muafakat titipan amal isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS akan terus memperhebat program di peringkat akar umbi untuk memberi manfaat kepada wanita. Yang di-Pertua Mutiara JRS, Datin Seri Panglima Datuk Julia Salah berkata, program pemerkasaan wanita di luar bandar boleh dilakukan melalui platform berorientasikan kemahiran sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga masing-masing. Kami akan sambung program yang telah kami lakukan sebelum ini, kerjasama bersama dengan agensi kerajaan dan juga NGO yang lain. Misalnya pergi kepada kawasan adun masing-masing. Beliau berkata demikian kepada media selepas penangguhan mesyuarat agung tahunan khas Mutiara JRS kali kedua 2023 di Kota Kinabalu. Dalam mesyuarat khas ini, Datin Juliah dilantik semula sebagai Yang di-Pertua selain menyaksikan pemilihan ahli jawatan kuasa tadbir yang akan memegang jawatan bagi tempoh 2023 hingga 2025 iaitu Naib Yang di-Pertua 1 Datin Seri Panglima Cecilia Edwin Kitingan, Naib Yang di-Pertua 2 Pengerusi Biro Kebajikan Datin Seri Panglima Linda Ewit, Naib Yang di-Pertua 3 Setiausaha Kehormat Datin Dayang Siti Nurhayat Awang Muhammad Saufi, Bendahari Kehormat Datin Maliana Ugau, Penolong Setiausaha Kehormat Datin Maria Angin dan Penolong Bendahari Kehormat Datin Tengku Adlina Marita Tengku Zainal Adlin. Semua bakal jemaah haji tahun ini diingatkan agar tidak leka dan terus menjaga keselamatan serta kesihatan diri semasa di Kota Suci Mekah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting kerana cuaca tahun ini dijangka lebih panas di Kota Mekah dan Madinah selain Kota Haji telah dibuka semula kepada seluruh dunia. Ingatan tersebut bagi memastikan ibadah jemaah haji Malaysia khususnya dari Sabah tidak terganggu jika mengalami kesulitan kesihatan. Keadaan di Tanah Suci Mekah dan Madinah ini juga sebenarnya lebih panas daripada keadaan di tempat kita. Oleh hal yang demikian, kita berharap agar kalau mereka telah sampai ke sana dapat mengikuti segala nasihat-nasihat yang diberikan oleh pembimbing dan petugas-petugas tabung haji. Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui pemberita selepas merasmikan kursus Perdana Haji KPH Anjuran Tabung Haji TH Musim Haji 1444 Hijrah peringkat Zon Pantai Timur Sabah di Masjid Al-Kausar, Tawau.
Turut hadir Pengurus Besar Bimbingan TH Tengku Aziz Raja Abdullah. Seramai 500 bakal jemaah haji dari zon pantai timur Sabah melibatkan kawasan Sandakan, Lahad Datu, Kunak, Semporna, Tawau dan Kalabakan menyertai kursus perdana haji berkenaan. Jimbalan Ketua Menteri 3 Datuk Insinyur Syahelmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah sah sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA yang baharu bagi tempoh 2023 hingga 2027. Beliau memenangi jawatan itu tanpa bertanding pada Kongres Tahunan 2022 SAFA di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Turut menang tanpa bertanding, dua jawatan timbalan Presiden SAFA masing-masing dimenangi Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan dan Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Negeri Sabah, Datuk Awang Kadintang. Untuk jawatan Setiausaha Agung dan Bendahari Agung akan ditetapkan di bawah kuasa sepenuhnya oleh Presiden dan akan diumumkan sebaik selesai kami mengadakan jawatan kuasa eksekutif yang pertama. Bagi jawatan Naib Presiden, 4 daripada 5 calon bertanding memenangi jawatan berkenaan, iaitu Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Pembantu Menteri Belia dan Sukan, Datuk Fairuz Rendan, Ahli Jus Sipil dan Presiden Keningau FA, Rafi Robert. 8 ahli Majlis Tertinggi Baharu SAFA kali ini, Muhammad Arziz Afizi Rumsani, Insinyur Muhammad Arzahri Abdul Rahman, Muhammad Rafiuddin Gulistan, Abdul Aziz Muhammad Ibnu, Datuk Rajak Sulaiman, Yuz Zaimi Abdullah, Jackson Taguah dan Rosman Hussein. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah komited memperhebatkan pembangunan wanita di negeri ini. Ke arah itu, berbagai program pembangunan wanita dirancang dan dilaksana bagi memastikan golongan itu tidak ketinggalan dalam arus pembangunan melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEHWA dan Majlis Penasihat Wanita Sabah, MPWS. Datuk James berucap dalam Majlis Ramah Mesra JEHWA dan MPWS sempena Hari Raya Aidilfitri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Surveyor Lee Chun Keong. Katanya penglibatan aktif NGO sebagai rakan kongsi JEHWA dan MPWS penting bagi membantu dan mempergiatkan usaha kerajaan untuk menjayakan program pembangunan wanita. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dengan itu, saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama RTM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan. Okay, mic check 1, 2, let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris. Update tanpa halangan baris. Bengkok kami garis. Tiap halaman akbar. Siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar. Harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam. RTM pilihan. Unggul tanpa sempadan. Always be number one. You are the inspiration.